Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, Alhamdulillah bertemu lagi kita pada minggu yang kelima dalam pelajaran akhlak. Okey, semoga ceria-ceria selalu ya. Jangan stres. Okey, bertemu kita dalam pelajaran akhlak minggu kelima. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, semua anak-anak tanda tangan dan baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Silap pula ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Okay, pada minggu kelima ini kita memulakan tajuk baru dengan tajuk mahmudah, sifat mahmudah, iaitu sifat yang terpuji ya. Sifat mahmudah yang pertama ialah tawakal. Okay, apa-apa yang kita lalui, yang kita jalani dalam kehidupan kita seharian, sentiasa bertawakal pada Allah. Bertawakal ni ialah berusaha, berikhtiar dan terusnya berserah dirilah pada Allah, bertawakal pada Allah. Dalam kehidupan kita ya, misalnya kalau dulu kita pergi ke sekolah naik bas, naik motor, naik kereta, naik basikal, kita bacalah doa ya bismillah tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah aku berserah kepadamu ya Allah. Kita berserah pada Allah ya, sebab dalam perjalanan tu kita tak tahu apa yang kita lalui. Banyaklah contoh-contohnya ketika menaiki kenderaan, ketika menghadapi peperiksaan, ketika di dewan bedah ya, ketika seorang menjalani pembedahan ya, rawatan di hospital, ketika nak meninggalkan rumah, dan juga apa sajalah yang kita lalui, maka kita bertawakal kepada Allah dan berdoa kepada Allah sentiasa untuk menghindarkan daripada ditimpa musibah. Berdoa untuk berjaya dalam peperiksaan. Kena bertawakal pada Allah juga. Dan apa saja perkara yang kita lakukan, bertawakallah sentiasa ya. Baik, hari ini tajuk kecil yang pertama ialah pengertian tawakal. Okey, baca dan fahami ya. Apa itu tawakal? Tawakal. Apakah erti tawakal? Tuliskan pengertian tawakal. Okey. Tawakal ialah berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berusaha, berikhtiar dan berdoa serta meyakini Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan sesuatu ya. Sesuatu takdir sudah tertulis ya sejak azali, maka kita sebagai orang Islam wajib percaya kepada qada dan qadar Allah. Okey, kita baca ni pengertian tawakal ni sampai hafal. Kita hafal sampai ingat. Tawakal ialah berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berusaha, berikhtiar dan berdoa serta meyakini Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menentukan sesuatu. Okey, anak-anak hafal nanti sampai ingat, sampai ada dalam kepala masing-masing erti tawakal. Okey. Tengok ni gambar kapal terbang. Ketika menaiki kenderaan ya, ni kenderaan udara ya. Bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya terhindar daripada musibah. Bacalah doa ya, kerana apa-apa saja boleh berlaku kepada kita. Maka jangan leka dan juga terlupa menyebut nama Allah ya. Tengok tajuk kecil yang kedua ialah dalil tawakal. Okey, dalil tawakal. Okey, dalil ialah tengok dalil tawakal firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 159. Okey, tengok auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Okey, tengok maksudnya. Maka bila engkau telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Allah sayang kepada orang yang selalu berdoa dan bertawakal kepadanya. Okey, lagi sekali kita baca. Dalil tawakal, surah Al-Ma'idah. Al-Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Okey, maksudnya maka apabila engkau telah berazam kepada Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Allah sayang kepada orang yang selalu berdoa dan bertawakal kepadanya. Kita sambung lagi tajuk kecil yang ketiga, iaitu ciri-ciri tawakal. Okey, ciri-ciri orang yang bertawakal. Kita tengok satu persatu ya, ada 4. Okay, yang pertama, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan ya. Bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Okay, setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah bersungguh-sungguh. Jangan malas. Kalau nak berjaya, jangan malas. Begitu juga kita ya. Ketika kita belajar ni, hendaklah bersungguh-sungguh. Jangan main-main. Setiap kerja yang guru buat, yang guru bagi, kita kena buat. Okey, yang kedua, berserah kepada Allah dalam apa jua urusan. Kita usaha berserah ya. Lepas tu, yang ketiga, mensyukuri segala apa yang diperoleh. Bersyukur, ucap selalu Alhamdulillah, Allah kurniakan aku rezeki yang melimpah ruah. Allah kurniakan aku akal fikiran yang cerdas. Kalau kita rasa kita kurang cerdas, ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, cerdaskanlah mindaku. Doa selalu dan bersyukur dengan apa yang kita ada, yang Allah bagi kepada kita. Okey, yang keempat, tidak mudah berputus asa. Setiap dalam hidup ni kadang-kadang Allah uji kita dengan kegagalan, kekecewaan, maka jangan putus asa. Teruskan berusaha. Okey, tengok lagi sekali ciri-ciri tawakal. Apa dia? Okey, ciri-ciri tawakal yang pertama ialah bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Okey, yang kedua, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berusaha ya. Yang ketiga, mensyukuri segala apa yang diperolehi. Ucaplah selalu Alhamdulillah. Yang keempat, tidak mudah berputus asa. Okey, hafal ya. Empat-empat ni. Okey, baik. Jumpa lagi. Tengok tajuk yang keempat. Tajuk kecil yang keempat, iaitu fadilat tawakal. Kelebihan orang-orang yang bertawakal ni apa ya? Fadilat ialah kelebihan. Kelebihan orang-orang yang bertawakal ada 5. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama ialah mendapat rahmat daripada Allah. Allah memberi rahmat ya kepada orang yang bertawakal ni ya. Kelebihan bertawakal ni, Allah memberi rahmat daripada Allah bagi rahmat kepada kita. Okey, baik, tengok yang kedua. Dikurniakan pahala. Dapat pahala kita tak nampak ya. Pahala tu di akhirat besok yang kita akan tuai ya. Atas dunia memang kita buat baik ke buat jahat ke memang tak nampak ya. Kita buat baik sebanyak mana pun, Allah tak tunjukkan. Nanti di akhirat kita akan tuai segala kebaikan yang kita lakukan. Okey, yang ketiga, mempunyai jati diri. Orang yang bertawakal ni dia mempunyai jati diri yang kuat. Semangat dia ya. Maknanya dia berusaha, dia tak pernah mengeluh, tak pernah menyerah kalah. Okey, yang keempat, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Allah kasih ya kepada orang yang bertawakal ni. Allah dan Rasul akan mengasihi kita ya. Okey, yang kelima, mendapat ketenangan jiwa. Tenang jiwa kita kalau kita beriman dan bertawakal pada Allah. Kita lapang dada ya. Sebab yang guide kita, yang bagi panduan kepada kita ialah Allah dan Rasul. Sebab tu kita akan mendapat ketenangan jiwa. Okey, lagi sekali tengok fadilat tawakal. Yang pertama, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dikurniakan pahala. Yang ketiga, mempunyai jati diri. Yang keempat, dikasihi oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang kelima, mendapat ketenangan jiwa. Jiwa kita akan tenang, tak adalah rasa gelisah, berserabut ya. Okey. Ingat ya, fadilat tawakal ada 1, 2, 3, 4, 5. Kurangnya ni dah 3 memang dah ada dalam kepala awak semua. Kalau ada 5 lagi bagus. Okey, alhamdulillah. Baik, tajuk kecil kita yang seterusnya, yang terakhir, akibat tidak bertawakal. Okey, ini akibat ataupun kesan-kesan ya orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Okey, tengok ada 5 isinya. Yang pertama, jauh daripada rahmat Allah. Jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada kasih sayang Allah ya. Ni, yang pertama. Yang kedua, berdosa ya, berdosa tak bertawakal kepada Allah. Kita orang Islam ni wajib bertawakal kepada Allah, kerana Allah yang menentukan kehidupan kita ya. Okey, yang ketiga, mudah berputus asa. Sikit rasa kecewa dah, rasa macam rasa dah tak tahu, dah hilang arah tuju ya. Jangan ya, kita orang Islam jadilah Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup kita. Itu panduan kita, jangan berpandukan benda lain ya. Okey, jiwa resah gelisah ya. Yang keempat, jiwa tak tentu arah, jadi resah gelisah. Okey, yang kelima, dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tidak bertawakal pada Allah ni dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tengok sekali lagi ulang. Akibat tidak bertawakal ialah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berdosa. Yang ketiga, mudah berputus asa. Yang keempat, jiwa resah dan gelisah. Yang kelima, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah murka kepada orang yang tidak bertawakal ni. Kita jangan jadi orang yang sombong ya. Jangan, sebab kita, panduan hidup kita ialah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sebagai panduan kita, dan juga ikutan kita iaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, apa jua dalam kehidupan kita hendaklah berpandukan kepada syariat Islam ya. Kalau kita berpegang kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah, maka kehidupan kita akan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Okey, dengan itu sekian dulu daripada Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada anak-anak semua ya. Okey, lepas ni Ustazah akan beri latihan ya. Okey, selamat belajar dan selamat mengulang kaji semua. Assalamualaikum.